Okey, so kita berjumpa lagi untuk bahagian kedua sambungan daripada video yang sebelum ini. Okey, so kita masih lagi dalam tema 1 mekanik Newton. Okey, dan kita masih lagi berada dalam bab daya dan gerakan. Tetapi hari ini kita tengok bahagian kedua bagi subtopik daya paduan. So untuk yang lain-lain tu kita akan tengok pada next video. Cikgu harap di akhir video nanti kamu dapat menentukan daya paduan. Okey, so kita recall balik. Kita dah tengok dalam video tajuk ini, bahagian pertama. Kamu dah tahu definisi bagi daya paduan ni ialah daya tunggal. So maksudnya kalau kita lupa, kalau contoh kita ada dua daya ke kanan, satu daya ke kiri. Okey, so kita tak boleh ambil 1, 2, 3 daya. So daya paduan ni akan jadi daya tunggal. Maksudnya yang akhir sekali bila kamu balancekan kiri dan kanan itu. Okey, so untuk hari ni kita nak tengok macam mana kamu nak tentukan daya paduan. Okey, so kita boleh tengoklah sama ada melalui pengiraan apa saja. Okey, so kita tengok situasi yang pertama. Okey, kamu nampak objeknya apa? Sekarang ni objek ni adalah kuda lah. Okey, keldai ni. Okey, keldai ni akan jadi objek dalam situasi ini. Okey, so kita tengok dia ditarik oleh dua orang tua. So orang tua tu FA dengan FB. Okey, daya dia. Okey, kedua-duanya ke kanan. Okey, kedua-duanya ke kanan. So kalau macam ni, kita kata dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Okey, jadi macam mana nak tahu dia punya daya paduan? Okey, so daya paduannya kita tambah sahaja. Sebab bila dia arah ke kanan, so kedua-duanya kita kata positif, maka kita kata F sama dengan FA tambah dengan FB. So, okey. So kalau kata arah dia berbeza, kamu kena letakkan simbol negatif di depan. Okey, untuk menunjukkan arah dia bertentangan. Okay, so kita tengok situasi satu ni, kita tengok contoh. Okey, so untuk contoh penghitungan ni, kamu juga boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks fizik KSSM tingkatan 5. Okey, so kita tengok situasi satu. Contohnya, okey, kita kata daya yang pertama ni adalah 6 Newton. Manakala daya pakcik yang kedua ni 8 Newton. So macam mana kita nak kira daya paduan bagi kedua-dua daya ini? Sebab kita tahu kalau daya paduan ialah daya tunggal. So sekarang ni kita ada 1, 2. So kita nak tinggal jadi tunggal sahaja. So kita kata magnitude dengan daya paduan ni sama dengan hasil tambah dua daya. Okey, so arah daya ni akan sama dengan arah bagi kedua-dua daya yang asal lah. Sebab bila dia arah tu sama, maka daya paduan pun akan ikut arah yang sama. Okey, so kita macam mana nak nyatakan daya paduan? Daya paduan kamu kena nyatakan dengan memberikan magnitude dan arah dia. Okey, so kalau kamu cuma tulis magnitude sahaja, so kita tak tahulah daya paduan itu ke mana. Tetapi biasanya kalau positif tu kita tahu dia bergerak ke kanan ataupun ke atas. Okey, kalau kamu dapat nilai tu negatif, itu bermaksud dia bergerak ke kiri ataupun ke bawah. Okey, so kita tengok contoh. F sama dengan 6 tambah 8. So kamu dapat 14 Newton. Okey, so kita kata arah daya kita adalah ke kanan. Okey, so daya paduan ni ialah F ialah 14 Newton ke kanan. Okey, so kita tengok kalau kita nak lukis dalam bentuk lukisan, so sekarang double lah. Anak panah ni double sebab menunjuk kepada dua daya yang awal tu lah. Okey, so ini adalah situasi pertama. Okey, di mana situasi pertama ni daya paduan kita cuma tambah sahaja kerana dia menuju ke arah yang sama. Okey, so kita tengok situasi kedua. Sekarang ni kuda tu dah tak ada, dah lari dah. Okey, so kita tengok daya yang pertama, pakcik A ni bergerak ke kiri. Okey, manakala pakcik B ni bergerak ke kanan. Okey, so kita akan kata pakcik ni negatif, daya dia negatif sebab dia arahnya kiri. Okey, yang ini positif sebab dia gerakkan dia ke kanan. Negatif tu just untuk tunjuk arah dia.
Okey, so kita kata dua objek ni bertindak ke atas satu objek pada arah yang bertentangan. Okey, so kita akan letakkan, kalau nak kira daya paduan, kita letakkan tanda negatif di depan daya yang sebelah ke kiri. Okey, so kita tengok contoh pengiraan. Okey, so situasi 2. Okey, so kita tengok yang depan ni, yang FA ni dia 8 Newton. Okey, yang FB ini 6 Newton. So, kita buat macam tadi. Daya paduan, kamu nak tinggalkan daya tunggal sahaja. So, kita tahu 8 ni ke kiri. So, kita letakkan negatif 8. Okey, so kita tambahkan dengan 6 Newton sebab dia ke kanan. Okey, so kita dapatlah jawapan akhir tu negatif 2 Newton. So, kalau daya paduan dalam exam, kamu dah tinggal tulis F sama dengan negatif 2 Newton macam ni pun dah betul. Kenapa? Negatif merujuk kepada arah. Okey, negatif merujuk kepada arah. Manakala 2 itu adalah magnitude dia, daya paduannya. Okey, N itu adalah unitnya. Okey, so sama macam tadilah. Okey, so cikgu harap kamu faham dengan situasi kedua. Kita tengok seterusnya situasi ketiga. Okey, so situasi ketiga ni macam mana pula? Okey, situasi ketiga sama. Kita ada satu objek. So, sekarang ni, seorang tarik ke kanan. Okey, seorang tarik ke kanan. Okey, satu lagi daya tarik ke atas. So, kamu ingat lagi tadi cikgu terangkan? Kanan dan ke atas nilainya positif. Okey, so macam mana kita nak tentukan daya paduan? So, sebenarnya gambar rajah ni, kamu tengok kita sebenarnya, okey, kita tahu macam mana daya paduan ni ada kat sini. So, kita tengok. Kalau kamu lukis, okey, kita buat macam dalam kamu belajar Maths vector. So, FB, okey, daripada satu point asal, daripada objek ni, okey, dia ke kanan. So, sampai di sini, kita punya daya tu ke atas, iaitu FA. Okey, so sama dengan Maths. Kalau ni kamu dah dapat sudut tegak, so daya paduannya adalah kat sini lah. Sebab itulah cikgu lukis kat sini. Okey, so daya paduannya akan pergi daripada titik awal ke titik akhir. So kalau macam ni, macam mana nak kira daya paduan? Okey, yang ni kamu ingat balik dalam matematik semasa kamu di tingkatan 1, kamu dah belajar teorem Pythagoras. Okey, so kita kata daya kita ni berserenjang lah. Okey, berserenjang ni maksudnya kat sini sudut dia ni 90 darjah. Okey, so cara nak kira Pythagoras teorem macam biasa. A square sama dengan B square plus C square. Okey, so kamu applykan teorem Pythagoras dalam situasi macam ni. So kita tengok contoh pengiraan. Okey, so kita tahu teorem Pythagoras tadi macam ni formula dia. So kita tengok je. Kita ada 8 Newton. Okey, A ni 8 Newton. Ke atas tadi 6 Newton. So kita kira sahaja. Okey, F ialah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. So kamu dapat jawapan akhir adalah 10 Newton. Okey, tapi kat sini kamu tahu daya paduan dia 10 Newton. So ingat, kita kalau nak tunjuk daya paduan, kita kena ada magnitude dan arah. So macam mana nak tahu arah? Kalau daripada lukisan tadi, yes lah, kamu boleh lukis dan tunjuk. Okay, so nampaklah kat sini arah dia. Tapi kalau dalam bentuk ayat, macam mana nak cakap? So kat sinilah kamu kena cari nilai sudut. Okey, nilai sudut ni. Nilai sudut ni. Okey, so nilai sudut ni theta. So macam mana nak cari theta? Okey, kamu gunalah petua sin, tangent, cos. Okey, yang kamu belajar semasa di menengah rendah. Okey, so kat sini cikgu dah tunjuk contoh. Tangent theta sama dengan 6/8. Macam mana kamu nak dapat nilai bagi sudut tersebut? Kamu gunakan tangent theta. Okey, sebab apa? Tangent theta ni opposite over adjacent. Okey, sisi setentang bahagi dengan sisi bersebelahan. Okey, so kita cari tangent theta sama dengan 6/8.
So kita dapat 0.75. Kamu nak dapatkan nilai theta, kamu tekan shift tangent. So kita dapat 36.9. So jawapan akhir kamu untuk soalan ini, daya paduan ialah 10 Newton pada sudut 36.9 darjah. Okey. So inilah untuk situasi ketiga. Okay, kita ke situasi keempat. Okey, situasi keempat ni pula, okey, kita tengok situasi keempat ni dia ada dua daya juga. Okey, kalau yang tadi daya dia adalah berserenjang. Okey, so berserenjang. So situasi keempat ni pula dia dah tak berserenjang. Maksudnya sudut kat sini ni, okey, ini bukan 90 darjah. Okey, so macam mana nak buat untuk soalan macam ni? Okey, so kita tengok cara dia, kamu boleh rujuk juga dekat buku teks. So kita ada 5 langkah. Okey, so kita ada 5 langkah. Langkah pertama, kamu pilih dulu skala yang sesuai untuk melukis magnitude daya. So kita ada dua kaedah tau. Untuk situasi 4 ni, satu guna segitiga daya. Satu lagi kita guna kaedah segi 4 selari. Okey. So kita ada dua kaedah. Okey, so kita tengok kaedah tu kamu boleh baca dekat buku teks. So kita pergi kepada contoh supaya kamu lebih faham. Okey, contoh kat sini cikgu ada satu soalan. Okey, rajah menunjukkan sebuah lori tersangkut dalam lumpur dan sedang ditarik oleh dua buah kenderaan pacuan 4 roda. Okey, so inilah kenderaan pacuan 4 roda ini, dia tarik dua. So setiap kenderaan pacuan 4 roda ni dia tarik lori tu dengan 3000 Newton. Okey, so daya kita yang ni 3000 Newton. Daya yang ini juga 3000 Newton. So dia kata setiap kenderaan tu menarik lori dengan daya pada sudut 30. Okey, so kita tahu kan tadi kalau kita daya kita macam ni, so daya paduannya yang tengah ni lah. Sebab kita boleh lukis balik 3000. So daya paduannya yang tengah-tengah ni. So pada sudut 30. So kira daya tarikan bersih. Okey. So ni satu lagi terms dalam SPM. Dia mungkin juga gunakan daya paduan. Okey, so selain daripada perkataan daya paduan, dia juga boleh kata daya tarikan bersih. So total net force. Okey. So kita nak tengok apa yang dia minta. Okey, dia suruh kira daya paduan. So kita nak guna kaedah yang pertama, segitiga daya. So langkah pertama, pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitude daya. So yang ni kita guna kaedah segitiga. So kita lukis. Kita tahu tadi kita ada 3000 Newton. So cikgu pilih 1 cm tu sama dengan 1000 Newton. So ni kita ada pembaris. Okey, kamu mesti guna pembaris dengan jangka sudut tau. Okey, so ambil pembaris, lukiskan garisan 3 cm. Okey, so 3 cm ni kenapa? Sebab 3000 Newton. Okey, so kita dapatlah kat situ tu F1 tu kita wakili sebagai 3 cm. Okey, kemudian step kedua nak buat apa? Step kedua, kamu kena ukurlah sudut dia. Okey, sudutnya berapa? So tadi kamu ingat tak? 30 darjah. Okey. So 30 darjah. Okey. So sudutnya akan jadi baki ni. Okey. So kat sini 120 darjah. Jadi kita ukurlah 120 darjah. Okey. So kat sini ni 120 darjah. Okey. So kalau kamu tengok daripada kosong kita ambil sampai 120. Kat sini ni. Okey. So bila kamu ambil pula langkah ketiga, kira lagi sekali. Kalau tadi daya pertama dah 3 cm, daya kedua pun 3 cm. So tengok sampai mana? Sampai sini. So daya paduannya kat mana? Daya paduannya adalah sambungan kepada dua-dua daya ni lah. Okey. Sambungan dia kepada dua daya tu. Okey, so kita tengok. Kita dapat macam ni. Okey, so ini adalah daya paduannya. Okey, so ukurlah balik. Okey, langkah keempat, kamu ambil pembaris, ukur berapa jarak dari titik mula ke titik hujung ni. Berapa cm. Okey, kemudian kamu tukar semula. Okey, kamu tengok dekat sini kita dapat 5.2. Okey, ni kosong.
5.2. So 5.2 cm ni berapa? Kalau ikut skala tadi 1 cm 1000 Newton, maka kita kata daya paduan kat sini ialah 5200 Newton. Okey, so ini adalah kaedah pertama. Kalau kamu ada dua daya yang tidak berserenjang, maksudnya tidak, sudut dia tu bukan 90 darjah. Kalau dia 90 macam mana? Kita guna kaedah tadi. Okey, dalam situasi yang sebelum ni kita guna teorem Pythagoras. So yang ni tak boleh guna teorem Pythagoras sebab syarat dia untuk guna teorem Pythagoras kamu kena ada sudut 90 darjah. Okey, so untuk bahagian situasi 4 ni tadi kita ada dua bahagian. So yang pertama tadi cikgu kata guna kaedah segitiga daya. Okey, kemudian yang kedua kamu gunakan kaedah segi empat selari. So sebenarnya ini adalah sama sahaja dengan contoh yang tadi. So kalau segitiga daya tadi tu kamu macam ni. Okey, kalau nak jadikan segi empat macam mana? Maksudnya kamu ada double. Okey, so kamu ada double. Kita tunjuk daya kamu tadi macam ni, F1. Kemudian kedua ni kita ada F2. So kita tahu daya paduannya tengah-tengah ni. Okey, so macam mana nak buat segi empat selari? So F1 akan ada lagi satu F1 kat sini. F2 ni akan ada lagi satu F2 kat sini. Okey, so kita dapatlah ini adalah segi empat selari. Okey, so kita tengok contoh untuk yang ni. So contoh ni sama sahaja. Saya guna contoh yang sama macam tadi. Lori tu kita ada F1 3000 Newton. Okey, F2 kita ada 3000 Newton. Okey, so kita nak cari daya paduan di tengah-tengah ni. Okey, yang dia menarik lori tu berapa jumlah dia. So kalau nak guna kaedah segi empat selari, so sama, kamu lukis sama macam tadi. Gunakan pembaris. Cikgu tak tunjuk yang ni sebab cikgu nak kamu cuba. Okey, so kita tulis dulu skala 1 cm tadi 1000 Newton. So lukis dulu F1 ni. Okey, kat sini 3 cm. Okey, kemudian kat sini juga 3 cm. Okey, so pastikan kamu tahu kat sini sudut dia adalah 60. Sebab apa 60? Dia 30 tadi. Okey, kan 30. Okey, so kat tengah ni adalah daya paduan. So macam mana nak dapat kat sini? So kamu lukislah lagi satu 3 cm dekat sini supaya dia selari. Okey, kemudian sebelah sini kamu lukis lagi satu 3 cm. So dia akan selari dua ni. Okey, so yang ni selari dua ni. Okey, yang ini selari dengan yang ini. So sekarang ni dah dapat bentuk segi empat ni. Kamu ambil lah pembaris, ukur dari titik hujung ni ke titik hujung ni, kamu akan dapat sama macam tadi, iaitu 5.2 cm. Okey, so kita akan dapat 5200 Newton. Okey, katalah kamu nak kira, kamu tak tahu nak lukis dalam exam. So sebenarnya kamu juga boleh guna apa yang kamu belajar dalam matematik tambahan. Okey, iaitu petua cosine. Okey, so kalau kamu ingat petua cosine, A square sama dengan B square plus C square minus 2 cos A. Okey, so cikgu ajar juga ini cara ketiga. Okey, ini adalah ekstra lah. Okey, so kita tengok macam mana nak guna petua cosine. So kita ada segitiga ni. Okey, ini 3, ini 3. Okey, sudut pun kita dah tahu tadi 120. Kita nak cari kat sini betul ke 5.2. So kita nak cari, kita kata ini A, ini B, ini C. So A kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Okey, kita guna terus yang dia punya sudut daya teruslah. 3000 kuasa 2 tambah 3000 kuasa 2 tolak 2 darab 3000 darab 3000 cos 120. Okey, so kat sini kamu akan dapat 5196 Newton. So lebih kuranglah yang kita dapat melalui lukisan tu 5200 Newton. So kalau nak dapat jawapan tepat, kamu guna formula lah. Okey, kalau lukisan ni normally kita akan ada error sedikit.
Okey, so itu sahaja perkongsian cikgu hari ini untuk macam mana kamu nak kira daya paduan. Okey, mengikut situasi-situasi daya di dalam soalan. Okey, so cikgu harap kamu faham. Okey, kalau tak faham kat mana-mana, boleh recall balik, pause video ni dan kamu buat catatan. Okey, so kita jumpa lagi next video.